Okey, aku tahu mungkin konten ni sedikit sebanyak akan membuatkan orang panas telinga, dan juga especially family-family yang ada orang kata ada permasalahan ini. Some of you mungkin disagree dengan aku punya konten ni, tapi no matter what, aku kena fahamkan semua orang juga supaya kau kena faham dalam konteks rawatan dan pemulihan. Proses detoksifikasi ni sangat penting. Okey, so jangan lupa tengok betul-betul video ni. Okey, aku bukan nak marah, tapi aku rasa isu ni sebenarnya mungkin aku anggapkan macam ni. When it comes to dakwah, when it comes to memahamkan usaha aku buat kerja ni, aku anggap semua orang tak faham dan semua orang zero, tak tahu nak buat apa, including diri aku, including family aku dulu pun. Jadi apa yang aku nak sampaikan sini adalah, semalam ada satu kes yang mana ada satu family ni, bukan aku sebenarnya face benda ni bukanlah satu atau dua, tetapi dah banyak kali dah kot family-family yang datang sini yang buat riki tau. Mereka mempunyai ahli keluarga yang mempunyai masalah dalam penagihan. Tapi sekarang ni isu dia orang, bila dia datang riki, dia orang buat seksi, dia orang tengok tempat ni macam mana, bila dia tengok mana-mana pusat dah sekalipun, perkara benda yang aku macam bukanlah trigger pada aku, rasa macam macam tu adalah there are some demand yang family letakkan dalam rawatan dan pemulihan diorang, seolah-olah diorang lebih mengenali anak diorang. Okey, betul, aku tahu korang kenal anak-anak korang, tapi dalam topik ni sebenarnya korang kena faham, bila kau kenal anak engkau dan anak kau pun yang bermasalah tu kenal engkau, jadi dia tak ada cara lain yang mana kau memerlukan pihak ketiga, which is rawatan pemulihan, third party yang boleh menolong engkau. Okay, kau perlukan bantuan orang untuk menolong engkau. Jadi if you put some demand here untuk memulihkan kondisi anak kau yang konon-konon kau kenal anak kau dulu macam mana, yang kau kenal anak kau dulu baik, anak-anak kau ni tak sesuai untuk ni, so aku rasa kau kena fikir balik apa yang sebenarnya kau kena buat. Okay, isu dia adalah macam ni. Bila berlakunya proses riki tu, ada banyak family di sini suka tanya macam kena detox ya. Detox tu pengasingan quarantine for how long So sebenarnya untuk makluman korang, mana-mana individu yang memasuki mana-mana pusat pemulihan di Malaysia, aku fahamkan Malaysia lah, aku tak cerita pasal luar negara lah. Okay, mereka disarankan, kami dikonsultkan oleh AADK untuk mengkuarantinkan mereka selama orang kata maksimum mereka dalam kuarantin itu adalah selama 2 minggu ataupun 14 hari. Jadi proses pengasingan itu adalah mereka akan duduk satu bilik, mungkin satu sel. For some tempat mungkin dia akan kelihatan seperti penjara sel. Ada satu tempat yang pernah pergi kawan aku, tempat kawan aku sendiri di Kuantan misalnya, tempat dia kelihatan seperti rumah, tetapi mereka dikurungkan selama 14 hari maksimum. Jadi aku nak kawan faham, bila dikuarantinkan, mereka tidak dibenarkan untuk kebebasan mereka ditarik oleh pusat-pusat ini kerana ada dua sebab sebenarnya. Aku nak fahamkan kenapa kau cakap anak kau perlu dikuarantinkan. Apabila melibatkan permasalahan dadah, sebenarnya kita semua, engkau sebagai family dan aku sendiri sebagai orang yang nak membantu, sebenarnya kita tak tahu pun bila last time dia ambil dadah melainkan ujian klinikal. Okey, yang pertama. Okey, so sebenarnya kita nak tahu, kita akan dalam proses detoksifikasi lah, kita akan menjalankan urine test, kita akan membuatkan ujian air kencing, kita akan membuat dia punya medical check up dan sebagainya lagi. Okey, dalam tempoh 14 hari. Kau bayangkan kalau budak itu memang dalam dalaman dia sendiri ada permasalahan yang orang kata memang, betul lah aku ambil dalam minggu ni, kantoi mampus aku tak nak duduk pusat. So kau kena faham, bila kau hantar anak kau tak nak masuk, bila anak kau tak nak masuk, engkau nak pamperedkan dia dengan spoilkan dia, kata tak apa, jangan duduk jangan duduk dalam detox, jangan duduk dalam bilik kuarantin. So ia sebenarnya mengganggu pemulihan anak kau secara fitrah ni. Kau faham tak? Sebab ada justifikasi daripada family yang cakap macam okey, dia kata macam ni, anak makcik tak hardcore ambil dadah, anak makcik tak macam sebulan lepas dia ambil. Mana kau tahu? Okey, so satu lagi, mana kau tahu yang anak kau tu betul-betul last ambil? Sebab penagih dadah, aku kenal orang yang menagih dadah macam mana, sebab kita orang pernah berada dalam fasa itu. Okey, in fact sebenarnya
bila kebebasan diorang ditarik, sebenarnya itulah masanya untuk diorang, orang kata kalau dalam konteks rawatan aku di sini, inilah masa kita muhasabah diri, yang mana sebenarnya sebelum ini kalau kita orang menagih pun, orang kata inilah masanya yang selama ni kita orang tak peduli pun pasal family kan, dan waktu inilah yang kita akan sesak rindu, kita ada rasa taubat, tak nak buat lagi. Bila buat, ini baru pusat kalau baru pusat, kalau dalam penjara, kawan-kawan aku yang keluar penjara semua cakap, kalau duduk penjara cikgu, kau tak nampak cahaya matahari. Dan paling amazing ni, kau duduk dalam detox ni, kau kena faham yang anak kau ni adalah waktu yang kita nak tahu bila last time. Dan satu lagi bila kau masuk pusat ni ada program-program dia. Mana mungkin budak-budak ni boleh ikut program-program yang bermula 4:30 pagi, sedangkan di rumah diorang bangkit pun subuh gajah. Kau faham kan? Jadi diorang perlu orang kata disesuaikan terlebih dahulu dalam konteks pengasingan tu dahulu, sebab itulah sistem mereka yang mereka bawa pada rumah. Dan dalam detox tu kau jangan risau, makanan diberikan, mereka diberi tempat tidur, dan diorang punya waktu kehidupan mereka pun tak dikacau. Kau nak tidur 2 minggu, tidurlah. Waktu itulah kau kena release kau punya toksin, kau punya hormon yang tak senonoh tu. Dan pada waktu itulah kau perlu rehat secukup-cukupnya sebelum kau bersedia untuk menerima sebarang program yang telah disediakan oleh mana-mana pusat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula tadi, aku sebenarnya dah termasuk yang kedua tadi. Sebenarnya yang kedua pula, okey, no matter what, mana-mana individu datang secara sukarela ke, paksa rela ke, kena kutip ke, atau apa-apa sekalipun, bila dia masuk mana-mana pusat, hidup mereka sebagai seorang yang tidak mempunyai skill ataupun kemahiran menguruskan diri dalam rawatan dan pemulihan mereka tidak boleh biasakan diri dengan jadual harian di pusat. Okey, contohnya tempat aku, jadual kami bermula 4:30 pagi. Okey, 4:30 pagi kau kena bangkit. Kalau kau masuk terus duduk asrama, terus ikut program, engkau akan mendatangkan kesan sosial yang tidak baik untuk diri engkau sebagai seorang yang memerlukan rawatan. Dan yang paling kedua pula, engkau memberi kesan kepada orang ataupun individu lain ataupun klien-klien lain yang konon-kononnya diorang datang tiba-tiba macam engkau dengan bangun lambatnya, mengganggu sistem, sebab bila dalam pusat engkau kena buat secara berkelompok ataupun berkumpulan. Seorang bangun lambat, semua kena. Kau kena faham So, bila ada family-family yang demand macam, anak saya tak boleh dalam pusat, tak boleh dalam detox, panas. Aku pernah jumpa ramai mak bapak macam ni. Jadi macam kalau kau tahu anak kau tu macam itu, kalau kau rasa macam anak kau tidak sesuai dengan rawatan ini, korang jagalah. Sebab bagi aku, yang membezakan rumah dan pusat adalah first dia adalah detox. Detox tu penting, pengasingan. Engkau orang tak boleh nak detox. Engkau tak boleh kunci bilik anak korang, sebab anak korang kenal rumah korang macam mana. Jadi detox, misalnya di tempat aku, detox kita memang bentuk sel. Okay, so no matter what, daripada pegawai atasan sampailah individu baru, semua orang sudah mengalami pengalaman detox. Dan aku sebenarnya bersyukur kepada Allah sebab benda yang aku belajar dalam detoksifikasi adalah dua perkara. Pertamanya adalah aku belajar erti bersyukur kerana aku terlalu rindukan. Kau nampak yang macam ni kelakar tau kes dia. Aku rindu nak pijak tanah dan aku rindu nak pegang daun. Itu contohnya. Aku lebih bersikap menghargai. Dan memang of course aku sebenarnya dalam konteks lah aku nak berubah, tapi aku masih lagi dalam konteks macam nak ke tak nak. Jadi bila aku berada dalam detox, aku cakap, oh that's it, this is the last moment, this is the last time ever aku nak masuk dalam detox ni. So aku takkan buat perangai lagi. Kadang-kadang ada anak-anak anda, memang anak-anak anda ni lembut, dapat tak perlukan kuarantin, tetapi sebenarnya dengan pengalaman kuarantin itu sebenarnya sekurang-kurangnya mereka tahu apa itu erti kebebasan dan bersyukur, dan lebih-lebih lagi lebih menghargai anda sebagai parents. Korang faham Okey. Jadi apa yang korang kena belajar sebagai family? Aku kat sini juga ada juga family-family yang datang kat sini. Bila dia hantar anak dia, bila dia hantar ahli keluarga dia, suami dia, abang dia, adik dia, anak dia, bapa dia sendiri. Kadang-kadang aku selalu it's not bagi hint lah. Aku selalu buat declare, aku buat disclaimer awal-awal masa perbualan interview dengan family kan. Aku selalu tanya kat diorang, are you guys ready untuk hantar anak anda ke detox? Bila detox, sebab kalau aku aku meletakkan diri aku sebagai anak. Jadi bila aku advise parents yang macam bila ada mak-mak, bila ada adik-adik perempuan, aku cakap kalau boleh tak payahlah adik-adik perempuan ataupun mak-mak pergi tengok. Okey, sebab bila diorang tengok anak diorang, sekarang anak diorang okey je nak masuk, anak diorang memang nak pun tempat ni, tapi bila melihat condition masuk dalam detox, kau kena faham detox ni dia bukanlah orang kata very comfy sangat. Maksudnya bukanlah tapi tempat-tempat aku kita orang bagi dia tidak, tapi kau kena faham tau, dekat konteks dengan pusat ataupun pusat serenti ke penjara ke apa, diorang memang masuk selai sepinggang. Tapi tempat-tempat pusat-pusat yang berbayar macam kita orang, macam dengan kawan-kawan tempat lain, kita orang sediakan tilam, kita orang masih sediakan set ataupun kit detox. Kita bekalkan toiletries diorang, kita bekalkan orang kata
perkakasan asas diorang, makan minum kita hantar. Korang jangan risau benda tu. Cuma orang kata bentuk, orang kata method kami memang bentuk sel, pengalaman hidup sel. Dan memang orang kata untuk tempat akulah, Jambatan Penjara Kajang pun pernah datang. So diorang pernah declare kita punya detox pun antara yang orang kata mengikut piawaian. Kalau kau nak tengok detox aku nak sort in gambar, tapi aku rasa tak payah. Kau kena put effort lah kot. Kalau kau pernah tengok cerita Nurul Najwa baru-baru ni, yang cerita dia dilakukan oleh Intan Najwa, ada satu scene detox. Itulah detox tempat aku. Dekat tempat Intan Najwa tu duduk, itulah tempat aku duduk dulu. Okey, kau faham So detox ni sebenarnya kau kena faham, ia adalah satu tempat yang kadang-kadang menyayat hati. Okey, jadi mak bapak yang kadang-kadang hati dia lembut, aku dapat tengok tau dia punya hint. Mak bapak yang jenis cakap sikit nangis ni, aku memang advise tak bagi tengok. Sebab kadang-kadang bila anak dia tengok anak dia masuk detox, dia akan menangis. Kadang-kadang dia siap call, cikgu boleh tak bagi saya anak saya Toto. Dia sebenarnya, kita bukan nak bagi anak kau comfort tau, kita nak bagi anak kau bertaubat. Okey, sedar sikit. Sebab some parents faham, tapi some parents ni yang macam dia ingat tempat ni macam resort kot. Jadi korang kena latih diri korang untuk, orang kata, bila dah melibatkan penagihan ini, korang jangan terlalu, orang kata, berlembut sangat. Sebab percayalah dengan pusat yang kendalikan ini. Sebab kita orang lebih mengenali anak-anak anda, sebab kita orang pun 2 kali 5 je anak-anak anda 1 kilo. Dan advice akulah, kalau bagi mereka parents yang sebenarnya kalau datang, aku sebenarnya kalau ikutkan, sebab aku rasalah dari segi observation aku, bila anak korang dah kena detox, dah masuk pusat untuk 2 minggu hingga 1 bulan pertama tu lah. Ini aku punya pendapat, bukan saranan daripada ADK ataupun mana-mana pusat, tapi ini pendapat aku sebab ini yang aku yang handle benda ni. Untuk 2 minggu pertama, sebab bila dalam detox, family tak boleh datang. Okey, sebab kita nak biar dia berehat betul-betul. Satu lagi pula, kalau boleh, bila 2 minggu selepas, walaupun dia dah keluar daripada proses detox itu nanti, jangan jumpa lagi kot. Sebab aku rasa advice dia adalah, bila engkau jumpa, nanti dia punya, orang kata, fasa perubahan dia tu, dia akan convince korang yang macam, abang dah berubah, abang dah okey, abang boleh balik, abang ni semua. Sebenarnya tak. Korang kena faham sebenarnya, walaupun anak kau cakap anak kau okey ke tak okey, especially anak kau orang yang banyak pandai cakap kan, dia kata abang dah okey dah, abang tak ambil ni, abang dah rasa seronok, abang rasa macam betul, abang. Kadang-kadang mak bapak ni dia hati dia lembut tau, dia akan dengar betul ni semua. So dia nampak anak dia macam yakin solat dia semua, walhal dah sebulan 2 akan jatuh balik. Jadi aku nak korang faham betul proses bila melibatkan penagihan dadah ni, proses rawatan dia sangat-sangat jauh dan besar. Okey, bila jauh dan besar ni, kau kena bersabarlah untuk melihat anak kau berprestasi. Jadi apa yang berlaku kepada keluarga itu baru-baru ni, aku macam bukanlah rimas, tapi aku macam first pasal detox, second dia nak demand pasal kalau boleh biar anak dia berkelompok dengan orang-orang yang senonoh saja. Macam anak-anak dia senonoh sangatlah, yang tak senonoh. Sebenarnya dalam pusat, korang jangan expect orang yang anak berada itu senonoh. Okey, kadang-kadang orang yang duduk dalam penjara yang bertaubat itu lebih bagus untuk anak kau berkawan daripada kadang-kadang anak-anak yang mengada ni. Jadi kau tak payah nak sibuk-sibuk campur tangan macam mana nak kendalikan anak korang. Sebab dari segi orang kata perangai, dari segi wayang, penipuan ni semua, kita dah hadam betul-betul. Yes, engkau kenal anak kau, tetapi engkau tak kenal macam mana. Kalau kau kenal anak kau tak hantar ke pusat, kau boleh handle sendiri. Sebab kau tak kenal, aku nak hantar ke pusat, betul tak? Jadi dalam cerita ni aku rasa korang kena faham betul-betul detox ni adalah satu proses bagi aku wajib untuk mana-mana penagih yang ingin memulakan rawatan. Dan paling best sekali sebenarnya, detox ni bukannya untuk mereka yang baru masuk je. Okey? Sebab mereka yang balik bercuti, bila kita urine pun akan dimasukkan detox kalaulah urine mereka positif. Sebab diorang tak ikut sistem, dia tak ikut program pun. Sebab bila engkau di bawah pengaruh, macam mana kau nak ikut program? Bila orang kejut kau marah-marah, kan? So make sense tak kalau kat rumah semua macam tu perangai kau bawa kat pusat? Tak boleh lah. Jadi aku punya konsep dekat sini, detox adalah satu pusat pengasingan permulaan bagi langkah yang pertama. Ingat tuan-tuan, perempuan, kita bukan menghukum. Macam aku bukan sejenis menghukum macam masuk detox tak. Aku adalah jenis macam, kau buat salah, engkau tahu apa yang engkau dapat, jadi aku nak engkau ambil masa ini untuk muhasabah diri engkau. Okey? Jadi rangkumannya, kalau kau nak mempersoalkan hak-hak, macam kata ini melanggar hak asasi manusia lah dan sebagainya lagi kan. Kalau kau rasa benda itu salah, detox itu salah, sebenarnya aku rasa engkau kena fikir balik.
Okey, sebab untuk masalah penagihan dadah, kau kena faham mereka ini adalah pesakit. Bila mereka ini pesakit, dia macam samalah macam kau kena virus. Faham tak? Bila kena virus, kau ada bilik kuarantin, perasingan, kau tak boleh berkelompok dengan orang-orang sakit yang lain. Jadi mereka akan dirawat selepas mereka mula stabil. Faham? Sama juga. So sebab tu aku lebih suka istilah pesakit tu. Dia sama konteks dan sama konsep dia. Konsep dan konteks yang sama untuk kita treat diorang. Jadi bila kau diasingkan, bukan bererti kita pulaukan, tidak. Malah sebenarnya di tempat aku pun, kita tiap-tiap hari ada pegawai yang turun, yang menilai prestasi mereka. Dan ada je orang kata pelatih-pelatih yang duduk di situ tak sampai 14 hari. Yang kau risau duduk 14 hari tu kenapa? Kan? Yang dia tak balik sampai 2-3 tahun tu kau tak risau pula. Bila duduk dalam detox ni kau dah bergelabah. Jadi don't put some demand untuk rawatan mereka, especially detox. Okay? Jadi untuk hari ini topik dalam berkenaan dengan detox, aku harapkan sangat supaya lepas ni aku nak, kalau boleh, parents khususnya di Malaysia, open up your mind. Kalau boleh buat research, tengok betul-betul adakah betul. Dan sebenarnya kita orang bukan cakap pasal betul atau tidak. Kita orang bertindak, kita orang melakukan program ini atas dasar pengalaman dan macam mana kami nak kendalikan anak-anak anda. Kalau anda rasa anak-anak anda tidak sesuai untuk dikuarantinkan, tidak sesuai untuk dibangun awal seawal 4:30 pagi, tidak sesuai untuk orang kata bergaul dengan pelatih-pelatih ataupun individu-individu lain, saya rasa anda lebih kena anak anda. Saya rasa itu adalah program anda, bukan program kami. Jadi saya bukan orang kata nak menindik ataupun orang kata nak mencamdik mana-mana pihak yang orang kata macam alah duduk pusat pun 2 kali 5. Tak. Tak. Kalau ikutkan, aku ramai je kawan-kawan aku yang berjaya, yang kalau kita sit down, kita cerita what is your experience during your detox day, detox week. So benda itu sangat bagi aku membantulah. Kalau kau tanya mana-mana selebriti yang pernah ada masalah dadah pun, dia pernah kena detox kot. Anak-anak menteri pun. Dan kau kena ingat tak ada siapa yang orang kata, kalau di tempat aku tak ada siapa yang terkecuali daripada detox. Okey? Jadi kalau kau macam tak nak detox lah ni semua, silalah cari ke mana-mana pusat lain. Dan yang mana pusat-pusat lain pun, aku rasa tidak ada yang tidak detox. Okey? Jadi sampai di sini saja perkongsian aku. Aku tak marah tau, tapi aku rasa benda ini perlu disampaikan, perlu di spread around kan, supaya orang kata tidaklah orang kata aku berhadapan dengan situasi yang macam anak kau masuk MRSM ke? Tak, anak kau masuk pusat pemulihan. Dan satu lagi, sebagai parents korang jangan risau. Okey, nama pusat pemulihan, tolong betulkan konsep ni. Once anak kau pulih, diorang perlu bersama dengan masyarakat. Sini bukan pusat jagaan. Okey? Pusat jagaan dadah tak kena. Pusat pemulihan dadah kena. Once dia okey pada addiction, dia kena proceed. Dia kena ada sistem dia sendiri. Dan sistem itu perlu disokong oleh keluarga juga. Okey? Aku rasa sampai sini saja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share and subscribe channel ini, YouTube ini, Facebook aku, Instagram. Terima kasih kerana menyokong usaha ini. Semoga kita berjumpa untuk konten yang lain. Assalamualaikum.